Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Karzarif Afindi dalam Buletin UKAS edisi petang 15 Ogos 2020. Berita utama. Semua rakyat Sarawak yang keluar dari negeri ini ke Semenanjung, Sabah dan Labuan yang mempunyai urusan rasmi sama ada dengan jabatan kerajaan maupun swasta dan balik semula ke Sarawak tidak melebihi tempoh 2 hari dikecualikan daripada kuarantin. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas dalam sidang media COVID-19 pada Khamis berkata, mereka juga tidak perlu diambil sampel COVID-19 namun perlu membawa surat arahan rasmi dari Ketua Jabatan atau Majikan. Rakyat Sarawak yang mempunyai urusan rasmi dengan jabatan-jabatan kerajaan di Semenanjung, di Kota Kinabalu ataupun Labuan, dan juga rakyat Sarawak yang ada urusan bisnes dengan rakan-rakan mereka di sebelah sana. Dan kadang-kadang dia pergi ke sana dan balik dalam tempoh tidak lebih dari 2 hari. Maka mereka masih diperlukan mengisi borang e-health apabila datang balik ke Sarawak. Tetapi apabila dia balik dalam tempoh 2 hari, mereka tidak dikena kuarantin dan mereka juga tidak perlu diambil sampel. Kerana itu cuma hari ini pergi, besok balik. So kalau 2-3 hari seminggu, maknanya ia tidak diperlu. Tapi kita terus memantau perjalanan program mereka ini. Manakala perjalanan yang lebih dari 2 hari, mereka akan diambil sampel tapi tidak dikuarantin. Berikut pula, beliau turut memaklumkan mulai hari ini 15 Ogos, karaoke berkonsep terbuka yang merangkumi perkhidmatan karaoke yang digunakan di majlis rasmi dan sosial, muzik kafe dan bistro dibenarkan beroperasi setelah SOP dibentangkan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Sementara itu, dalam sidang media sama, beliau yang juga pengurusi JPBN Sarawak menambah, 1 kes import positif COVID-19 dilaporkan dan kes itu merupakan seorang lelaki warga negara tempatan berasal dari Mukah dan pelajar di College dan Universiti Rubat Fatah Sion, Yaman. Semasa menjalani kuarantin di pusat kuarantin hotel, kes diambil swab ujian RT-PCR saringan pertama pada 5 Ogos 2020. Keputusan ujian mahkamah pada 6 Ogos juga mendapati kes adalah negatif untuk COVID-19. Walau bagaimanapun, pada 12 Ogos 2020, kes telah menjalani saringan kedua RT-PCR COVID-19 pada hari ke-10 dan ujian mahkamah oleh Mahkamah Hospital Sibu pada 13 Ogos mendapati kes adalah positif COVID-19. Seterusnya, program penyerahan baucer bantuan pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak penting dalam membantu keluarga yang kurang berkemampuan di negeri ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Serembu Miro Simuh berkata, program berkenaan merupakan komitmen besar kerajaan negeri menerusi Yayasan Sarawak dalam menjulang pendidikan anak-anak tempatan ke peringkat yang lebih tinggi pada masa depan. Jelasnya, di kawasan luar bandar, tidak semua ibu bapa mampu untuk menyediakan kemudahan yang sempurna kepada anak-anak mereka. Kita tahu di kawasan luar bandar tidak semua ibu bapa betul-betul mampu ya untuk menyekolahkan anak-anak. Terima sekali daripada keluarga yang berpendapatan kurang daripada kemampuan itu. Dan bukan saja Yayasan Sarawak, kita juga ada menerima bantuan-bantuan lain dan sebagainya. Kalau dulu kita ada KUAM masih ada. KUAM masih ada bantuan RM100 awal tahun dan sebagainya. Dan bantuan-bantuan seperti inilah yang digunakan pakai untuk meringankan sedikit beban ibu bapa. Dan kita melihat bidang pendidikan itu bukan satu bidang yang boleh kita bandingkan dengan bidang-bidang lain ataupun industri-industri lain. Ya. Dan bidang pendidikan itu dilihat sebagai tunjang dan tulang belakang sesebuah negara.
Beliau berkata demikian dalam program penyerahan baucer bantuan pakaian seragam sekolah Yayasan Sarawak 2020 Daerah Bau bagi kawasan Dun Serembu di SK Simpang Kuda, Bau pada Jumaat. Dalam program itu, seramai 95 pelajar dari Dun Serembu mendapat baucer bantuan pakaian sekolah Yayasan Sarawak 2020. Berikut pula, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu menyalurkan segala informasi dan menerangkan dasar-dasar yang telah dan akan dilaksanakan oleh kerajaan kepada penduduk di kampung dan rumah panjang. Adun Bukit Begunan Datuk Mong Dagang berkata KMKK dapat membantu kerajaan negeri memantau pelaksanaan projek-projek pembangunan di kawasan masing-masing. Jelasnya, KMKK juga boleh melaporkan kepada pihak berkenaan jika terdapat aduan daripada penduduk setempat. Beliau berkata demikian semasa program pembangunan kapasiti dan pelancaran Key Performance Indicator KPI kepada KMKK serta Majlis Penyerahan Bantuan Baucer Pakaian Seragam Sekolah Yayasan Sarawak tahun 2020 di Dewan Suara Sri Aman pada Jumaat. Beralih ke laporan dari Batu Danau. Kerajaan Sarawak sangat prihatin dengan kebajikan dan keperluan rakyatnya apabila melaksanakan pelbagai inisiatif antaranya Kenyalang Gold Card KGC. Adun Batu Danau, Paulus Palu Gumbang berkata, bantuan itu memudahkan warga emas mendapatkan diskaun dalam beberapa barangan keperluan dan perkhidmatan yang ditawarkan. Menurutnya, selain mendapat diskaun, warga emas yang mendapat Kenyalang Gold Card ini layak mendapat bantuan ihsan kematian. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam pengagihan KGC secara mobile di daerah Limbang antara kampung berikut seperti yang tertera. Sementara itu, seorang penerima KGC, Kibin Balik, mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas bantuan yang diberikan kepada warga emas. Kami mengucap syukur dan terima kasih tim OPWB sebab sudah nak tim OP Jamilah Jongsuan. Terima kasih. Begitu juga Kasih Tikus merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak atas kemudahan dan bantuan KGC. Syukur kepada pemerintah bantu oleh membantu keluarga tuai. Ia memberi kemudahan kepada kami. Terima kasih. Sekian bersama saya Kerzarif dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Bulletin UKAS. Salam UKAS.